Tak join tadi? Itulah, saya bagi dulu laluan kepada yang Miang ni. Yang Miang. Sebab nampak tak bersungguh dia menari-nari ni. Dah lama kan tak bercakap Fatih. Apa dia? Cakap Fatih. Cakap Fatih. Cakap Fatih tu kalau sebelum menari kan, orang Sikh akan menggunakan ungkapan tu untuk mengajak semua orang turut serta. Wah, Cakap Fatih. Jangan terus. Okey, kena sabar. Okay, sabar. Saya tak boleh ni naik share, susah sikit ni. Kan? Tapi tak apa pun, pastikan anda terus naik share juga ni dengan kita. Sebab apa, jam di studio kita menunjukkan pukul 9.22 minit. Ini bermakna ada lagi beberapa baki kita lagi, beberapa minit lagi untuk meneruskan pengisian kita ni sampailah pukul 10 pagi ni. Dan cerita-cerita juga ni, rakan-rakan kita di Facebook pun ramai juga yang terus menghantarkan komen balas mereka. Ramai sebenarnya generasi muda hari ini yang dah bangun seawal pagi. Yana Osman, Dia Ashikin, Al-Alusinasi, Zakri Zairin, Dayangku Noriza dan ramai lagi ada Nasa Nas. Wow. Dahsyat nama-nama semua. Nama semua memang menarik. Tapi inilah dia generasi hari ini kita yang mana kita kata generasi yang berani. Berani Berani bersuara. Tapi adakah mereka ni berani kerana benar atau berani kerana sengaja mencari tumpuan? Ini kita tak tahu ni. Tapi untuk bercerita mengenai hal ini, sudah pastinya sudah siap sedia perunding motivasi yang cukup terkenal dengan warna-warninya. Hari ini warna ungu jadi pilihan. Dr. Hashim Tua. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah pastinya bila dia pakai ungu tu orang tanya juga. Tapi Doktor kan, kalau yang pakai berbunga-bunga ni selalunya apa tu? Jiwa dia berbunga atau dia mat jiwang? Ini macam tak berapa berani lah. Tak berapa berani pakai bunga ke, Doktor? Jangan cakap macam tu. Tapi kalau saya dah macam gini berani lah kan? Ini rimau. Ini rimau. Lebih berani. Lebih berani. Okey, itu dia. Tapi hari ni generasi yang muda tak macam ni pula. Okey, kita cerita mengenai generasi hari ni. Doktor rasa generasi hari ni cukup berani kerana apa dan berani macam mana mereka ni? Berani ni sebenarnya boleh dibagi kepada 3. Okey. Terlalu berani. Berani. Akan jadi biryani juga. Yang terlalu berani inilah sebenarnya yang generasi kita ni gunakan. Dan mereka kadang-kadang terlalu berani pada perkara yang tak patut mereka berani. Okey, contohnya benda yang salah lah. Benda yang salah yang tak patut mereka terlalu berani. Kalau berani boleh tahan lagi. Sebab apa, kita kadang-kadang memang nak cuba. Kalau kita tak ada berani-berani ini memang tak cuba punya, kan? Berani-berani nak buat sesuatu yang baru contohnya, kan? Kalau tak ada keberanian itu memang kita takkan buat sesuatu. Tapi mencuba sesuatu yang mendatangkan positif. Tapi kalau terlampau berani, ini dalam arus alfa, arus beta, Arus beta ni arus yang keterlaluan, Apa pun kalau kita keterlaluan sebenarnya tak bagus. Bahkan bukan soal perkara yang baik je, yang tak baik lagi tak bagus. Kita buat sesuatu yang melampau-lampau, makan contohnya. Makan melampau-lampau, terlebih-lebih keterlaluan, tak bagus. Itu dalam arus beta. Jadi generasi kita yang terlampau berani ni sebenarnya mereka kena turunkan sikit kepada berani. Berani ini yang diperlukan sebenarnya. Kita tak nak juga yang berani takut tak boleh juga, kan? Kita nak berani sebab orang yang berani ni dia dalam arus yang normal. Itu dipanggil arus alfa, arus yang sedia kala. Maknanya kita bertindak bijak, berfikir bijak, ambil keputusan bijak dan hasilnya bijak. Saya nak mencabar penonton kita yang berani saja untuk hubungi kami di talian kita 0322828578 atau 0322828579. Perkara berani yang pernah anda lakukan sepanjang hidup anda, apa agaknya, boleh kongsikan bersama kami. Memakai baju seperti ini saja. Adakah itu cukup untuk menunjukkan anda berani? Berani. Saya dah menunjukkan keberanian saya. Sebab pakai baju tu? Bukan. Sebab saya hampir bertembung dengan penjenayah. Yang parang tadi tu? Parang tau, dengan parang. Nampak tu, tradisionalnya. Jadi bagaimana, Doktor? Apakah sebenarnya berani yang dikatakan diperlukan tu dan bagaimana cara untuk kita mendapatkan keberanian itu? Berani yang diperlukan pada zaman kini ialah kita berani kerana kita benar. Kebenaran ini perlu diukur melalui undang-undang negara, kemudian peraturan adat resam dan juga agama. 3 perkara ni kalau kita betul, kita teruskan. Sebab kadang-kadang orang membuat persepsi yang silap juga pada kita. Kita buat benda yang betul tapi orang mengukur kita salah. Kita tak buat betul. Jadi kita ukur ikut apa yang kita dah faham.
yang kita lakukan memang betul dan kita tak perlu takut. Kan? Ini dia perlukan. Dan kalau boleh lagi kita biar berani berfikir, ya. Berani berfikir ini berani memberikan pandangan yang proaktif, ya. Pandangan yang futuristik, yang ke depan. Bukan pandangan yang merosakkan, ya. Nampak macam ke depan tapi sebenarnya merosakkan. Ini pun kita tak nak juga. Sebab memang generasi hari ini pemikirannya luar biasa. Ya, pemikiran luar biasa, tindakan pun kadang-kadang luar biasa. Luar biasa. Di bawah sini ada dua. Satu luar biasa bagus, satu lagi luar biasa teruk. Okey. Yang kita tak nak ni yang teruk ni. Tapi doktor, generasi hari ini, okey, kalau kita cerita mengenai apa saja mereka berani. Tapi mereka tidak tahu mereka itu dalam keadaan yang benar, tergolong dalam apa perkara yang benar ataupun sebaliknya. Jadi bagaimana untuk kita menegur ataupun kita sendirilah boleh menilai kita berani ni kerana benar. Macam mana tu? Dia sebenarnya manusia ni dia ada insting, yang dipanggil apa tu, rasa jiwa, rasa diri, lalu ni dalaman. Kita boleh ukur sebenarnya diri kita ni yang kita lakukan ni betul ke tidak. Ini tak kisah siapa pun, ya. Bahkan perompak, pencuri, penyangak pun mereka tahu bahawa mereka lakukan tu benda yang salah. Itu diberitahu secara semula jadi. Macam contoh kalau kita tengok ayam, ayam dia makan satu ekor tu tamak. Dia makan banyak. Lepas tu orang ayam lain cuba patuk dia lawan balik. Dia tahu, ya, ayam tu tak suka dia makan lebih tu salah. Kan? Dia salah tapi dia lawan juga. Nampak tak? Jadi alangkan ayam pun begitu, lagilah manusia. Kita ni ada fikiran, ada otak, kita boleh rasa ini betul tak betul, itu je. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua ialah ukuran-ukuran yang sedia ada. Ya, generasi hari ini dia kena tengok apakah yang dia hidup ni, dia fikir ni, dia bertindak ni, apakah dalam saluran yang dibenarkan. Ikut semasa. Undang-undang telah menggariskan, adat rasam telah memberitahu, dan juga yang ketiga ialah peraturan agama. Kan? Kita kena ukur, ambil dalam agama apa pula. Kalau ini apa jadi dia? Apa implikasinya yang terpaksa kita tanggung. Jadi dengan tiga perkara ni, insya-Allah seseorang tu dia akan rasa alfa lah, dia akan rasa normal dalam memacu diri dia sendiri. Kita nak yang hebat, betul, tapi jangan sampai hebat kita itu menyebabkan orang lain terasa tersebat. Doktor, bagaimana pula dengan golongan yang berani mencabar norma, yang berani mencabar undang-undang, berani mencabar adat resam dan sebagainya, dan mereka tidak kisah sama ada mereka menyinggung perasaan orang lain ataupun tidak, dalam pada mereka berani itu. Yang ini yang terlalu berani ini kan. Yang terlalu berani dalam arus beta ini, mereka ni kita sarankan, ya, gunakan saluran yang betul untuk tunjukkan keberanian. Sebab kita memberikan ruang, saya fikir kita dah memberikan ruang, ya. Contoh kalau di Hyde Park London tu, pada mereka yang amat berani nak bersuara ni, mereka telah diberikan tempat, iaitu di Hyde Park Corner, kan. Di sini pun saya rasa kita memberikan ruang di tempat-tempat tertentu, tapi kadang-kadang kita menunjukkan keberanian yang melampau-lampau. Kita engkar kepada ketetapan itu dan kita seronok lakukan di tempat yang terbuka. Ini keberanian yang terlampau yang tidak diperlukan. Jadi baru-baru ni juga kita dapat lihat bahawa portal-portal perdebatan terbuka di MyEG dan sebagainya telah terbuka untuk golongan muda bersuara, menyuarakan pendapat dan sebagainya. Tapi dalam pada kita bersuara itu, doktor, apakah had-had kita dan bagaimana kita nak bukan saja mengukur tapi juga memastikan kita tidak menyinggung orang lain? Ini satu lagi yang keberanian yang tak wajar dipraktikkan sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Apa dia tu? Itulah dia, ya. Berani memperkatakan sesuatu tetapi berselindung di sebalik nama orang lain. Itu ramai. Ini ramai ni kan. Generasi baru ni lah dia kerja. Di Facebook kita pun ramai macam tu kan. Macam-macam nama dia tapi tak berani untuk menampilkan diri sendiri. Itu berani yang lain. Okey, yang pastinya kita buka talian buat anda semua. Jangan lupa untuk terus menghubungi kami. Ramai juga rakan-rakan kita, Zulhilmi Dahlan, Silver apa nak, ya Allah, susah-susah ni ya. Berani betul. Itulah dia. Yang berani hari ini cerita mengenai keberanian masing-masing. Tapi bagus, saya bukakan anda semua untuk cerita hari ini berani macam mana punya berani. Lina Yusof katanya saya berani sebab tengok Terence Menari tadi. Ya, dia kata macam tu. Okey, baik. Saya tak ada pergi kelas sebenarnya. Itu semua boleh jadi. Kita nak tengok sekarang ni bagaimana pula dengan pendapat anda yang telah kami cuba dapatkan melalui Vox Pop ni. Apakah pendapat orang ramai tentang berani kerana benar? Pandangan saya sebagai seorang belia,
kita sebagai tak patutnya berfikiran sebegitu. Orang dewasa, ibu bapa, dia lebih banyak pengalaman dan juga pendapat yang boleh membantu kita di masa hadapan. Okay, bagi saya sebab sifat sekarang orang remaja kan, orang remaja ni diorang rasa macam diri diorang betul, ego diorang tinggi, sebab tu diorang akan cakap walaupun salah diorang kata diorang betul juga. So tu kadang-kadang diorang sebab sifat diorang yang nak tahu something yang baru, diorang akan rasa macam benda diorang buat tu betul dan diorang nak terus cuba. Bila diorang rasa diorang betul, diorang rasa macam orang tu ni kuno. Bila kuno diorang kata macam tak betul lah, itulah inilah. So diorang akan rasa macam bila diorang macam tu diorang rasa macam apa orang tu ni just macam untuk apa macam nak kita patahkan semangat diorang lah untuk diorang buat benda tu buat benda ni, padahal diorang tak sedar apa yang orang tu cakap tu betul juga. Biasanya macam setengah orang muda dia dah dapat dia punya kajian dia dah tengok depan mata, jadi dia tahu apa yang dia buat tu dia rasa betul. Itu apa rasa bagi saya pandangan macam orang muda lah. Tapi ada juga yang salah, macam diorang tak siasat betul-betul, ada juga yang terpesong sikit. Itu yang kadang bila dah terjatuh tu baru memang rasa sakit lah. So dia tak fikir betul-betul sebelum buat. Zaman sekarang ni kita kan tengok juga orang tua pun ada yang betul, orang muda pun ada yang betul. So kena pandai lah kita punya balance. Tak semestinya apa yang kita buat adalah betul. Sebab kadang-kadang orang muda dia berfikiran pendek dan terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Untuk saya kan benda ni, kalau you all betul-betul tahu apa yang you all buat, you akan selamat lah. Kalau you all tak tahu apa you all buat, you akan pergi ke tempat yang salah lah. Kadang-kadang kita ikut saja apa yang buat sebenarnya, tapi kita tak tahu apa yang kita nak buat. Pasal apa, ada satu pihak yang cakap benda ni bagus, benda ni bagus, tapi kita tak pernah selidik pun untuk benda tu. So lebih baik pada saya, you all selidik dulu apa yang you all nak buat, baru you all dapat lakukan apa yang you nak buat. Betul tu you all. Anda semua. Anda semua. Tapi ini Sylvester Bonnie ni walaupun namanya agak pelik, Apa tapi dia? wajah Bonnie. Okay. Wajah dia menampilkan wajah yang benar. Tapi ada di antara mereka di sini yang menggunakan nama lain, tapi wajah pun memang tak ada. Wajah tapi pun berselindung, betul. wajah muka Doraemon dan muka sebagainya. Doraemon lah, Macam. pokok pisang lah kan. Jadi pokok-pokok lah. Jadi kita nak tahu juga kalau macam ni kan, doktor, mereka berani bersuara, memberi komen yang begitu lantang sekali, tetapi mereka sembunyi penampilan. Jadi itu macam mana pula kategorinya tu? Kalau saya lah saya tak layan jenis macam ni. Pasal apa? Mereka yang nak jadi kawan dengan saya di laman sosial, kalau saya tengok nama dia tu pelik, nama rekaan, gambar dia pun saya macam tak percaya, itulah namanya, itu gorangnya, saya tak layan dia, saya tak add dia. Sebab saya rasa dia ni tidak berani, satu. Dia ni mungkin pengacau saja. Dia ni saja nak bagi komen yang tak menasabah, tak boleh diterima akal dan sebagainya. Ini buang masa. Jadi kita terima pakai orang yang berani betul-betul, yang jujur, yang ikhlas, yang bersama-sama nak berkomunikasi dengan kita, berinteraksi, tukar pandangan dan sebagainya. Mengapa perlu berselindung kalau kita memang jujur, ya tak? Macam ni, itu kan banyak nama yang bukan-bukan ni. Betul, doktor. Dan sekarang kita terima seorang yang betul, yang berani, yang telah menjawab cabaran kita untuk menghubungi kita pagi ini. Hairi dari Perak. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bagi pendapat tentang berani ni, Profesor Tuan Iskandar. Ya, silakan. Wow. Saya rasa berani ni mesti ada sikap tanggungjawab. Betul. Okey. Kerana kebanyakan hari ini kita lihat bahawa sikap tanggungjawab di kalangan komuniti kita agak rendah, utamanya apabila mereka menggunakan laman-laman sosial. Ya. Apabila mereka memberi pandangan-pandangan atau tasawuf atau wilstancu mereka di laman-laman sosial, mereka selalu menggunakan mesej-mesej ataupun kata-kata yang tidak baik ataupun tidak kurang menyenangkan. Di dalam masa yang sama, mereka tidak berani menyatakan nama mereka dengan sebenarnya. Betul? Saya rasa ini satu situasi ataupun senario yang mungkin mereka ini mungkin kurang bertanggungjawab dan kurang berprinsip dalam melontarkan pandangan-pandangan mereka di laman-laman sosial ni. Seperti kita tahu bahawa mereka throw the stone, hide the hand. Ya, betul. Baling batu sembunyi tangan. Jadi saya rasa prinsip ini, mereka yang melakukan perkara ini bukan mereka yang tidak bertanggungjawab, mereka yang tidak berprinsip dalam melontarkan pandangan-pandangan mereka di laman-laman sosial. Jadi saya minta pandangan daripada Profesor Tuah Iskandar. Okey, terima kasih. Kita ada seorang lagi di talian. Hello. Hello.
Ya. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Tahir, Muhammad Tahir daripada Gemah lah. Muhammad okey. Tahir, silakan. Cik Tahir, Cik Tahir berani. Saya tengok berani ni, saya cuma nak pandangan doktor lah ya. Okey. Saya tengok hari ni, yang rata-rata saya tengok memang hari ni generasi berani tau. Silakan. Baik, silakan terus. Lepas tu, Saja. bila berani tu saya tengok berani dia tak bertempatan lah saya tengok. Dia ikut suka hati dia lah. Baik. Contohnya macam berani kan, baru-baru yang lepas main tu himpunan bersih tu ya. Seorang warga emas lah macam saya ni lah kan. Dia berani tak kata orang narah lah nama kata orang Negeri Sembilan lah. Macam apa. Lepas tu dia sekali tiba-tiba kena serangan jantung. Bukan ada faedah pun, bukan dia berani untuk menegak kerana benar. Itu yang saya tengok lah sekali dia terlampau sangat dia punya berani kan. Tapi berani tak bukan untuk menegakkan kebenaran contohnya. Lebih contohnya lagi pihak pembangkang ni, saya cakap terang-terang lah. Dia ni berani, bukannya betul benar berani. Berani dia nak menegakkan benang yang basah yang betul dia tu. Baik, Berani terima kasih. menegakkan benar yang basah. Berani terlampau main tapi tak ada faedah bagi agama, bangsa Baik. dan negara. Terima kasih. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Dua pemanggil dari Gemas dan juga Perak pendapat tapi kurang sama. Kita mulakan dengan mereka yang berselindung tadi. Itu soalan pada Cik Hairi tu ya. Ya. Yang inilah dia ya, manusia hari ini memakai topeng. Ya. Mereka tidak berani menampilkan wajah mereka yang sebenarnya. Boleh kita pakai solikan, tak apa, itu pun topeng juga kan, tapi itu topeng untuk memberikan kita motivasi, kekuatan dalaman, keyakinan diri, tak ada masalah. Yang menjadi masalah ini yang betul-betul berselindung ya. Yang ini memang ini adalah orang yang berada pada arus Theta dan Delta ya. Ini arus orang yang dalam keadaan yang hopeless ya. Tidak boleh diharap sebenarnya. Dan pada mereka yang tenggelam ni, arus Delta ni adalah orang yang sebenarnya memang penakut. Ini dia kategori dia. Jadi sebenarnya beta, alfa, theta dan delta. Ya, yang beta ni adalah orang yang berani kerana benar. Ya, tapi dia melampau-lampau pula ya, yang kita minta dia tone down sikit, turun sikit supaya dia jadi alfa. Alfa ini dia berani. Dia berani. Kemudian tu theta adalah orang yang berani-berani. Berani-berani ya. Dan kepada orang yang delta ni pula ada orang yang penakut sebenarnya. Mereka jadi ada 4 kategori manusia. Jadi kalau kita nak selamat ya, dalam memberikan pandangan ke, bertindak ke ya, kita kena ukur kita ni pada kedudukan apa pada waktu itu. Apakah aku ni beta, terlampau berani? Biasanya terlampau berani jadi bodoh sikit kan? Ataupun kita ni orang yang tenggelam ya, orang yang paling penakut, yang delta tadi tu. Jadi kita tak naklah yang macam tu kan. Bila kita dah tahu ukuran begini, kita pun letakkan diri kita pada tahap yang normal tadi, yang alfa tadi. Oh, aku alfa. Fikiran aku mesti tenang, sabar supaya semua orang boleh terima dan semua orang senang hati. Kenapa kita nak sakitkan hati orang? Apa masalahnya? Itulah dia. Tak boleh, tak senang duduk kalau tak sakitkan hati orang. Macam mana tu? Kenapa tu? Tak normal lah. Tak normal tu kan. Tak normal. Okey, dan apa yang pastinya kalau kita lihat kadang-kadang ada yang berani macam apa yang dikatakan oleh Fairul MUFC ni, katanya MUFC. Fairul saja. Dia katakan remaja kita ni kadang-kadang ada generasi yang berani apabila mereka ramai. Dan apabila mereka sendiri mereka tidak berani. Dan mereka rasa mereka bila ramai tu mereka benar. Jadi nampak ada ramai penyokong jadi mereka benar. Jadi adakah itu pun dikira sebagai bagaimana tu? Berani-berani? Tidak, itu panggil berani, terlampau berani ya. Bila kita berani. berada beramai ni memang of course secara semula jadi kita akan rasa amat berani sangat. Kan perkara itu kita tahu kita salah tu. Contoh kita nak serang orang kan, nak pukul orang kan. Ini something jalanan ni. Doktor. Kadang-kadang something jalanan ni terutama sekali bila kesesakan lalu lintas masing-masing semua nak cilok-mencilok lah katanya. Kan? Kemudian dia rasa diri ni betul. Bila kita berikan horn lah dengan cara yang berhemah, tapi tak boleh terima. Dia rasa dia betul ni. Time tu lah jadinya sesuatu. Macam mana tu doktor? Itulah dia. Salah satu puncanya ya, kalau kita lihat orang kita ni okey tak okey, baik tak baik, sebenarnya atas jalan raya lah. Kita duduk macam ni kita nampak sangat bersopan kan sangat menghormati sesama kita kan. Tapi bila kita masuk kereta saja kita akan berubah. Pemikiran kita, kesabaran kita mula hilang.
Ya, pasal apa? Sebenarnya pasal kita panas ya. Negara kita panas. Jadi aircon kereta kita kena betulkan. Dan kalau boleh masuk kereta bawalah air ya sentiasa supaya kita boleh minum dan wangikan diri kita selalu. Ya, bila kita wangi ni biasanya kita akan tenang dan stabil emosi dia. Ya, kalau kita busuk lepas tu panas, memang pantang orang bagi horn sikit, pantang orang potong lain sikit, celok sikit ya. Istilah dia. Kita mula tunjuk penumbuk dia. Itu kalau penumbuk. Kalau penumbuk, kalau dia ada tunjuk jari yang terkeluar. itu Itu bahaya. Masalah tu berani-berani melebih ni. Jadi mungkin nasihat terakhir daripada doktor agar kita boleh menjadi alfa. Agar kita boleh kembali menjadi tenang dan berani kerana benar, berani bertempat dan sebagainya. Silakan. Ya, kita kena sentiasa ingat bahawa kita ni manusia. Ya, manusia adalah insan ya yang diberikan akal, diberikan pemikiran untuk mengukur segala perkara. Ya, jadi kalau kita faham bahawa kita manusia, kita tak nak bertindak seperti haiwan ya yang boleh bunuh haiwan lain begitu. Jangan tak ada undang-undang yang boleh hukum balik haiwan yang bunuh kawan dia tadi tu kan. Tapi kita manusia, kita ada hukum dia ya. Apa yang kita lakukan itu kita akan dapat dia punya implikasi dia, sama ada baik atau buruk ya. Jadi bila kita ingat begitu bahawa kita manusia, kita bertindaklah macam manusia. Jangan pinjam sifat setan, sifat haiwan dalam diri kita. Kalau kita bertindak macam haiwan, lebih kurang halal lah. Lebih kurang sama lah tu kan. Jadi kita jadi insan, jadi manusia ya. Jadi manusia semestinya ya ada penghormatan ya, ada pemikiran dan boleh buat keputusan yang tepat. Itu betul-betul manusia. Baik, terima kasih doktor kerana sudi bersama kami. Kalau pakai baju macam haiwan okey kan? Nampak tak tadi kata berani okey? Ini kurang berani ni berbunga-bunga ni. Tapi tak apa. Terima kasih doktor sekali lagi. Ya, sama. Janganlah mesti ada kat rumah tu yang sedang pakai kan baju-baju kain batik. Ya, kain batik dengan kain batik harimau bukan tahu. Baik. Terima kasih juga kepada rakan kita seperti Erza, Askar Awang. Baru kami terima, saya tak pernah seberani ini saya meluahkan perasaan pada teman saya dan teman saya terima dengan baik. Itulah dia cara untuk meluahkan perasaan tanpa menyinggung orang lain. Dan Hailey Jamie Hugh, biar berani bertempat, jangan terburu-buru. Pesanan akhir daripada yang kita. pastinya kita berani ni kerana benar ya. Ingatlah yang kat atas tu lagi berani untuk buat keputusan untuk kita ni. Okey, jangan ke mana-mana kerana sebentar lagi saya akan bersama dengan Awira. Nak tahu siapa dia, teruskan setia bersama kami. Jangan ke mana.